Dah. Isteri-isteri ku yang tengah buat kerja. Kan? Seronok nak jadi isteri syuhada? Seronok sangat. Tapi lagi seronok jadi syuhada. Dia apa? Syuhada duduk atas sofa, boleh main TikTok, boleh main IG, boleh buat story. Pun sampai tak ada pegang handphone, tahu tak? Syuhada kan bos. Esoknya boleh jadi syuhada, kenapa lah menjadi isteri ya? Bosan lah jadi seorang perempuan ni. Jadi bos dan syuhada kan seronok. Semua benda relax je, anak tak kacau. Aku buat perkara macam semua anak kacau, nak buat kerja tu, nak buat kerja ni. Nak buat apa tak senang, handphone pun tak sentuh. Handphone charge pagi 100% sampai ke malam, 100 tu lah. Tak turun-turun bateri, tak ada main handphone. Tapi jadi syuhada seronok main handphone, charge 100%, 2 jam lah habis 100. Laki korang pandai masak tak? Kuat membebel tak? Kuat? Sama lagi aku pun kuat bebel kat aku juga. Kau pikir hidup ini cuma makan batu. Kau pikir anakmu tak butuh susu. Susu yang inilah, susu yang itulah. Susah susi susah. Bang, beras dah habis. Beras habis. Nah, baru 2 hari lepas aku beli habis dah. Hang ni makan kau terkedah lah. Jimat-jimat lah Maznah. Oi, jimat ah. Kita bukan nak bagi makan satu kem askar. Kita 2 ya. Takat masak 2 pot cukup dah. Tak payah nak bagi. Hang tahu kan? Aku ni kan dah kena buang kerja. Baiklah, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Apa khabar semua? Saya harap anda semua berada di depan TV untuk terus bersama dengan Wanita Hari Ini. Baiklah, saya hari ini Maria Teguh Sabri akan membawakan topik pasangan ringan mulut. Dan bersama dengan saya, kita ada 2 orang tetamu di sebelah kiri saya. Dan kita ada 2 lagi tetamu yang hanya akan mendiam diri saja di sebelah kanan saya. Wow. Kita jadi tetamu. Kita minta satu line tadi Kak Maria. Tapi yang kita jadi tetamu yang membuatkan saya terkejut sekejap. Tapi apa pun terima kasih Kak Maria. Banyak-banyak. Terima kasih sudi menjemput saya. Okey, baik. Dan anda dah saya tengok di komen di Facebook ada yang kata welcome back to Maria Teguh Sabri. Dan rindu sebenarnya ni, sangat rindu. Nak continue ke? Kita boleh jadi tetamu. Saya rasa saya macam nak duduk di situ, nak duduk di situ tapi tak apa. Jadi sekali-sekali bila duduk kat sini pun dah rasa seronok. Nak pula di sebelah kiri saya ada tetamu Acong. Saya kalau dengan Acong bergabung, insya-Allah wanita hari ini akan jadi wanita hari-hari. Betul. Bersembang sampai hujung bulan. Baik. Sambung jalan-jalan cari makan. Boleh tu Acong dan juga Acong dan juga Encik Rizwan. Senang kerja kita hari ini. Yes. Baik, dan kita bersama dengan Acong dan juga Encik Rizwan selaku pegawai psikologi UPM, kaunselor perkahwinan. Terima kasih semuanya kerana bersama dengan Wanita Hari ini. Okey, dapat mencabar hari ini. Kita dah bawakan tadi kan berkenaan dengan topik kita suamiku mulut ringan. Kita ada Maria Teguh Sabri, kita ada Acong dan juga Cik Rizwan sebagai motivasi kita hari ini, Sugi. Okey, kita mulakan dengan Kak Maria lah. Awak sure ke nak mula kat Kak Maria? Tak apa, kita mulakan dulu. Tarik nafas. Okey. InsyaAllah, Kak Maria, kita tahu yang Kak Maria ni seorang yang sangat peramah. Ringan mulut tu memang semua orang tahulah. Tapi mungkin orang ingat Kak Maria ni ringan mulut sebab mengacara. Tapi sebenarnya personality Kak Maria memang sebegitu kan? Sejak daripada saya mula bekerja lagi sebagai seorang pramugari, saya memang sangat ringan mulut. Saya selalunya di dalam kapal terbang, bila saya bertugas di Awan Biru, saya takkan biar saya punya passenger tidur. Sampai passenger nak bagi signal pada saya, aku ni nak tidur ni tau. Long flight ni, kita nak long flight lagi 14 jam perjalanan. Boleh tak nak tidur? Saya nampak reaksi muka. Tapi saya kan suka bercakap. Jadi saya bercakap sampai saya kata, okeylah, tak apalah, saya pun haus. Saya pergi ke galley lah, saya minum, saya biar dia tidur. Saya biasa macam tu. Saya suka bercakap. Saya dengan kawan-kawan saya pun suka bercakap. Jadi bila kita nak stop tu, kita akan berkumpul dalam satu bilik, kita bercakap, bercerita. Jadi sebenarnya itu adalah di antara rahsia. Kalau tak percaya tanya Acong. Rahsia kita muda, jelita, kekal sampai macam ni hari ni. Hati tu sentiasa berbunga-bunga. Sebab kalau saya pergi syuting pun, saya dengan kru-kru semua, saya akan ngusik-ngusik kru, saya akan pastikan perut mereka sentiasa diisi. Jadi sebelum saya shoot dan macam makan tu dulu pun, saya akan pastikan dia orang kenyang dulu, barulah saya makan. Jadi bila saya makan, saya tengok dia orang lapar, saya tak boleh. Dah kena berhenti ke? Maksudnya dekat sini, kita nak bagi tahu macam bila kita ringan mulut tu salah satu terapi juga untuk kita kan. Betul ke Acong? Kalau sebagai suami ringan mulut ni bagaimana?
mana pandangan Achong sendiri? Okey, sebenarnya perlu juga. Perlu. Sebab bila kita tengok, bila kat rumah tu, suami isteri, takkan isteri je nak bebel non-stop kan. Dia kena juga suami macam itu. So, bila macam tu, orang kata dia akan rumah tangga tu balance. Itu yang kita nak, betul? Janji, jangan cakap. Okey, saya diam lah. Cakap apalah. Okay. Sebenarnya saya suka. Saya suka sebenarnya perempuan yang talkative. Untuk saya dia ni talkative. Dan apa program dia buat memang untuk saya dia akan jadi live. Jadi macam dia tak ada tertunggu-tunggu jadi best. So kalau laki-laki macam saya Sabri, saya rasa okey, tak ada masalah. Okey. Jadi ibarat macam kita badminton lah ya. Kita smash, dia smash balik, kita smash. Mungkin. Akhirnya kita drop shot. Ya, tapi yang ini kalau dengan Maria tu bukan main badminton, main pingpong. Tapi Achong, saya rasa kalau macam ni lah pasangannya, jiran sebelah mungkin pindah. Tak, dia orang akan cakap, kau orang boleh pindah banglo tak? Okey, tapi itu situasi kalau kedua-duanya ringan mulut. Tapi ada orang suami atau isteri ringan mulut, seorang lagi berat mulut. Tak nak cakap, itu pun masalah juga. Tapi yang penting macam Achong katalah, kita cari balance. Keseimbangan. Cik Ridwan, kalau kita lihat ringan mulut ni bukannya kualiti yang orang kata negatif. Dia sebenarnya okey macam Achong kata, perlu kita ringan mulut kan. Tapi kadang-kadang ada orang tu ringan mulut tak bertempat. Dia pop asyik, orang kata pop-pop. Dia cakap sehingga kan orang lain mempunyai tanggapan yang negatif terhadap orang lain. Katalah suami yang suka bercakap banyak kan. Orang kata, dia ni macam flirt lah, miang lah macam tu. Mungkin Encik Ridwan boleh bagi tanggapan ataupun dari psikologi. Apa sebenarnya maksudnya? Okey, baik. Terima kasih So kita peluang cakap. Fatin bagi peluang. Ya. Okey, baik. Sebenarnya tadi saya sampai di masa kat bilik makeup saya dah scan dah. So sebenarnya tanggapan tu sebenarnya kadang-kadang persepsi. Bila persepsi ni kadang-kadang mungkin betul, mungkin salah. Tapi kebanyakannya peratusan bila kita lebih memberi masa kita untuk mengenali, so kita akan ada banyak jawapan. Dan kebanyakan persepsi kita akan selalu salah. Jadi bila saya mengenali kan, walaupun beberapa minit kata, so ini adalah satu karakter yang menggembirakan. Dia macam satu karakter yang menghidupkan suasana. Betul. Kan macam tiba-tiba saya pendiam kan, siapa nak start dulu? Kan jadi saya rasa selesa, hilang gabra. Betul terus hilang bila ada orang kata memeriahkan suasana tu. Okey, Maria sendiri ada tak dalam kalangan anak-anak yang terikut juga ringan mulut dekat rumah? Ke rumah tu memang dengan suara Maria Tuku Sabri je? Okey, saya sebenarnya dengan pasangan saya, suami saya masa kami mula berkenalan, kami kahwin matchmake ya, kami dijodohkan matchmake. Jadi kami diperkenalkan. Jadi masa mula-mula kita kenal tu, dia pun masa tu baru balik dari US. Dia pun ringan mulut sebenarnya. Dia suka bersembang dengan saya, sharekan apa dia punya hobi, apa aktiviti dia, dan dia suka berkongsi dengan saya. Tapi selepas kahwin, nampak gayanya macam dia beri laluan pada saya. Jadi dia berat mulut sekarang. Jadi dia kata tak apalah, sebab apa memang dia bagi tahu semua orang. Memang dia bagi tahu semua orang, Cik Rizwan. Dia kata tak apalah, saya bagi isteri saya bercakaplah. Sebab apa walaupun hari tu saya buat wedding anak saya pun ucapan dia baru cakap sikit, saya dah masuk, saya cakap sampai habis. So dia dah faham saya dah. So saya memang macam tu. Jadi dia beri laluan pada saya. Jadi dia sebenarnya ringan mulut juga. Tapi bila lepas berkahwinkan saya, dia jadi berat mulut sebab dia bagi laluan pada saya. Dia menghormatilah. Saya pun hormatkan dia juga. Kadang-kadang bila saya nak dia bercakap juga, tapi saya bagi pada dia. Saya kata saya cue dia. Saya kata, "Yang, you ada apa-apa nak cakap ke?" Saya cue dia. Yang dia tahulah maksudnya saya bagi ruang pada dia pula untuk bercakap. Jadi kadang-kadang bila ada isu ruang tu, dia yang membuatkan keadaan tu seimbang. Suami saya. Sebab apa? Dia memberatkan mulut dia sendiri disebabkan oleh isterinya. Rasa macam boleh tarik nafas dulu kot. Saya baru yang macam risau saya memang bernafas. Orang kata mengah. Saya pun rasa. Awak pun mengah? Saya memang tapi bernafas. Saya memang bernafas. Jadi sebenarnya memang kena seimbang. Jadi pasangan masing-masing kena belajar untuk menyeimbangkan keadaan. Jadi macam suami saya contohlah, mula sebelum kahwin sama-sama ringan mulut. Tapi lepas berkahwin dia belajar, dia kata isteri dia memang ringan mulut terlebih. Jadi dia kata dia kena berat mulut sikit. Jadi anak-anak saya seorang pun tak mengikut saya. Seorang pun tak ada macam saya. Semua macam pendiam, very pendiam. Dia ikut bapak dia sekarang. Mungkin sebab anak-anak pun beri laluan pada mak dia untuk ringan mulut, jadi dia orang berat mulut. Tapi saya tak nak macam tu. Sebab saya cakap dengan anak-anak saya, semua kena ringan mulut. Jadi bila kita ringan mulut ni, kita orang akan cepat mesra dengan kita. Jadi kalau berat mulut ni susah nak berkawan. Macam anak saya loner sekarang ni, anak perempuan saya, sebab dia berat mulut. Jadi sebenarnya saya tak suka macam tu.
Sebab bila kita ringan mulut, anak-anak takut nak bercakap. Anak-anak bukan dengan saya katnya takut bercakap. Sebab apa saya diberitahu oleh cikgu-cikgu dia orang, bila dia orang di sekolah, dia orang memang suka bercakap. Dengan kawan-kawan dia bercakap. Tak ada ruang mungkin pada betul. kat rumah. Contoh anak lelaki saya lah, dulu masa sekolah dia masuk debate team, dia masuk berpidato, dia siap pesan dengan cikgu dia, jangan bagi mak dengan bapak saya datang, terutamanya mak saya. Jangan bagi datang sebab dia tak boleh. Depan mak dia, bapak dia tak boleh cakap. Dia gugup. Jadi saya tak pergilah satu pun, saya suruh cikgu je rekod, saya tengok je. Sebab saya kata saya tak sangka anak saya pandai bercakap ringan mulut. Sebab apa? Anak saya berat mulut di rumah. Memang tak bercakap, sepatah-sepatah je. Mungkin dia menghormati mak dia, saya tak pasti. Tapi memang berat mulut. Anak saya berat mulut, anak perempuan saya berat mulut, anak lelaki berat mulut. Suami saya menjadi berat mulut sebabkan saya. Yang terlebih ringan mulut. Okey, kita nak okey panjang-panjang. Okey. Tapi tak apa, kena seimbang lah. Betul. Dan lagi kalau macam Acong dengan saya, tengok saya bagi ruang pada dia untuk bercakap. Masuklah. Masuk. Situasi di rumah Acong macam mana kalau Acong yang suka ringan mulut ni? Okey, kalau kat rumah, kat rumah selalunya saya bagi isteri saya cakap. Dia yang kalau ni. Acong dah pernah bercakap ke? Tak, konsep suami saya. Untuk saya akan cakap benda yang perlu, yang penting. Yang kalau show tu you dah confirm belum? You dah dapatkan detail belum? Payment dah deal belum? Kalau gitu kan. So saya cakap benda penting. Macam wife saya, dia bawa tu, yang you tengok ni. Yang I nak beli baju shopping kalau ni boleh? Boleh. Yang kalau nanti kita nak pergi sini, kita bawa anak sekali. Okey. Yang nanti mak okey, boleh? Okey. So saya hadkan diri saya untuk okey. Kalau saya tak hadkan diri saya, jadi macam bila nak habis cakap. Tapi Acong personality ni memang ringan mulut. Yes, kecuali Acong di rumah dah cari keseimbangan lah. Berikan ruang kepada isteri. Kalau saya dekat luar jumpa kawan-kawan, saya akan sama macam Mariam Tuan Sabri. Tapi tak adalah dia dengan saya pun tadi dia bagi ruang pada saya. Konsep dia sama dengan suami saya. Dia bagi ruang pada saya banyak sangat tadi. Semua tadi pun dia jawab sepatah-sepatah. Saya tanya raya kat mana? Kampung. Raya sikit. Ada simpan. Menghormati. Untuk saya dia legend ni, legend. Legend kena hormat. Salah tak Cik Rizal? Kita kena Cik Rizal. Teruskan. Teruskan kat mana? Dah jadi pengacara. Okey, untuk memberi ruang kepada pasangan supaya kita lebih menghormatilah. Tapi orang kata kalau bagi sebelah pihak je tak adil kan? Dua-dua kena ada kan? Macam kita kena sedar diri. Macam saya kena sedar diri, saya kena bagi ruang juga pada suami saya. Apa pendapat Prof? Okey, baik. Dia ambil semua lah. Lain macam hari ni. Tetamu tanya soalan terus. Okey, baik. Sebenarnya kita ada karakter tau. Kita ada personality. Kadang-kadang kita akan bertukar seperti ikut keadaan. Okey. Macam Acong, macam Kak Maria kan. So dia ada real personality dia. Kan dia ada self, dia ada real self. Maknanya real self dia memang dia ramah kan, ringan mulut sebagainya. Tetapi dalam keadaan dia mungkin bertukar. Contoh dengan pasangan, contoh dengan situasi kan. Contoh macam saya pun sama juga. Saya dah biasa bercakap dan sebagainya. Kat rumah saya akan jadi pendiam. Jadi akan banyak bercakap sebab kita rasa mungkin itu terapi untuk kita. Sebab mungkin kita dah banyak tenaga kita gunakan. Kalau ikutkan kajian pun lelaki ni lebih kurang 20,000 pepatah perkataan saja. Wanita 70,000. Tapi maknanya mungkin Acong dah guna dah 50-60,000 dah. Jadi kat rumah tu dah tinggal sikit dah. Bateri dah habis. Bateri dah nak habis. Jadi dia perlukan untuk terapi. Okey, saya ada soalan. Kena angkat tangan. Nanti orang tak boleh cakap. Okey, Cik Rizwan, kalaulah kan pasangan ini salah seorangnya ringan mulut, terutama sekali lelaki lah, bila keluar ringan mulut, ada kebarangkalian tak mungkin ada orang kata cepat jatuh hati kepada pasangan itu sendiri, ataupun wanita kalau pergi rumah mak mertua, ke rumah kenduri kahwin dan sebagainya, ada orang yang tak senang dengan kepribadiannya ringan mulut tu. Betul lah. Ada tak orang yang akan membenci saya sebab saya terlalu ditujukan ke sana? Saya tak pernah tanya soalan kita tu. Macam tu. Ya betul. Saya tak pernah tanya soalan tu. Dia normal lah. Normal kita akan lihat skala. Kalau contoh lelaki dia akan normal norm manusia masyarakat akan menerima lelaki yang pure lelaki. Kalau skala 10 tu lebih kelakian, kalau skala 5 ke bawah tu lebih ke perempuanan. Dia bukannya sotong tapi sikap. Cik Rizal pun boleh tahan. Jadi kalau macam kalau dalam kita masyarakat, manusia atau masyarakat akan menerima okey dia ni macam cici lelaki, tak banyak cakap, dia manly feminin masculine punya style kan. Tapi bila dia lebih ke perempuanan, dia akan ada satu yang buatkan kita aneh sikit kan. Jadi hanya orang tertentu yang memahami. Tapi kalau macam selebriti kita memang orang dah kenal. Jadi kalau macam Kak Maria dengan Acong tiba senyap, kita akan rasa pelik. Sebab benda tu dah ada mindset. Kita ada mindset. Kita kenapa tak ada masalah ke? Kan? Jadi shift tu kan kadang-kadang kita perlu teruskan jadi diri kita.
Sebab orang nak predict itu terpulang pada mereka. Betul. Jadi kiranya masyarakat kena terimalah kami. Yang kami ni memang ringan mulut. Sebab saya pula betul kena terima kami lah. Sebab apa bagi saya pula kalau saya katalah tiba-tiba saya diam nanti orang kata kenapa dia ni bad mood ke? Bukan tu saja. Saya ringan mulut di mana-mana saya berada sebab saya nak orang comfortable dengan saya. Saya bila orang tengok orang kekok dengan saya mula rasa saya yang rasa tak comfortable. Saya kata kenapa dia ni tak suka ke nak kawan dengan saya, tak nak berkenalan dengan saya ke? Saya macam tu. Sebab tu bila saya jumpa dengan orang pun walaupun orang dah lama saya tak jumpa macam kameraman semua selalu keluar dengan saya ni, saya dulu akan tegur dia orang. Sebab saya nak dia orang feel comfortable. Saya nak dia orang berketerbukaan bersama dengan saya. Jadi boleh bersembang. Itu saya. Kalau macam saya ada macam ada switch boleh on and off. Faham? So, robot. No, bukan robot. Dia kalau macam tengok situation tu. Kalau saya duduk kat situ, saya dekat situ, tiba-tiba Maria Tengku Sabri datang, borak. So saya akan terhibur dengan apa yang dia borak kat situ. Kecuali kalau tempat yang saya duduk tu tak ada orang macam ni. So saya akan take over benda tu. Saya akan situasi lah. Saya akan sembang, ambil hati orang. Macam saya duduk sembang dan tak tahulah, saya suka buat orang gelak, sembang dengan orang. Selagi orang tu tak gelak, ini tak gelak. Aku buat apa? Tak puas hati kalau dia tak gelak. Aku cek bayar nak bagi kau gelak. Sampai orang tu gelak, gelak pun. Saya macam itu. Tahun depan nak buka tim tak? Kalau nak cari tim perempuan untuk buat orang gelak, saya nak join. Okey, mungkin boleh buat perbincangan tim tu sementara kita tarik nafas juga. Kita nak tarik nafas ya? Kita nak rehat ni. Kita tarik nafas, kita dengar pendapat orang ramai. Okey, setuju. Kita dengar pula apa kata orang ramai. Vox Pop ya, kita tengok Vox Pop. Okey, jom. Pada pendapat saya, suami yang bermulut ringan ni sebenarnya dikategorikan seorang yang peramah, seorang yang kelakar dan seorang yang boleh menerima situasi yang spontan. Okey, bagi saya sendiri suami saya ni pada mula mengenali beliau, dia adalah seorang yang saya ingat sombong, saya ingat seorang yang tak banyak cakap. Tapi bila dalam tempoh pengenalan, semakin hari kami kenal, and then rupa-rupanya dia adalah seorang yang kelakar. Kemudian bila berkenalan dengan saudara sebelah saya, memang sangat-sangat peramah, kira serasi, menghormati orang tua-tua, dan paling kelakar, dia memang seorang yang boleh berada di dalam beberapa situasi yang berlainan. Jika saya lebih suka memilih lelaki yang bermulut ringan ini kerana di samping dia menceritakan tentang kehidupan dia dan saya dapat meluahkan kepada pasangan saya apa yang saya rasa, saya akan rasa lebih tenang dan selesa dengan pasangan saya, dan di samping itu boleh membuatkan saya terhibur dengan pasangan saya. Macam suami saya, seorang yang kelakar, peramah dan kuat membebel, dan sejenis yang akan tegur secara on the spot sekiranya dia tak suka sesuatu tu. Kita sebagai seorang isteri kena sentiasa berfikiran positif, sebab suami yang mulut ringan ni adalah seorang yang kelakar, sebab dia akan sentiasa menceriakan hidup kita. Okey, itulah antara pendapat dan juga kata orang ramai berkenaan dengan suamiku mulut ringan atau suami isteri ke mana-mana pasangan kita yang mulut ringan lah. Sebenarnya kita nak tahu jugalah, ada tak tekanan sebenarnya untuk pasangan kita? Kalau pasangan kita seorang lagi ni mulut ringan, sebelah pula seorang lagi ni macam mereka tertekan tak? Saya nak tanya awak sebenarnya. Awak ni ringan mulut? Saya adalah waktu bekerja, di rumah saya tidak. Jadi suami awak? Jadi suami saya dengan mulut. Okey, dah pandai lah saya cari boleh keseimbangan. sedikit sebanyak boleh faham juga lah situasi hari ini. Okey, Macam Chong, ada tekanan tak sebenarnya? Kalau pasangan kita tu ringan mulut, pasangan kita tu perlu ikut orang kata laluan ataupun seiring ataupun bagaimana? Okey, pada awal saya berkenalan dengan isteri saya, sebelum saya berkahwin, dia pun isteri muda juga. Maria juga? Yes, Maria juga. Maria juga. Dan one time tu ada sekali tu, saya tunggu dekat Central, dia sampai. Dia berjalan, dia dah nampak macam, dia punya kilas mata tu saya dia nampak saya. Tapi dia duduk sibuk sembang dengan ada satu couple orang putih ni. Dia sampai dia sembang, dia lalu dia cakap dia lalu depan saya ni, dia lalu bercakap. Dia tak nampak aku ke kat sini? Dia tak tahu je jalan dengan orang couple macam tu.
Kejap lagi dalam 5-6 minit dia call saya. Kat mana? Lalu kat mana? I depan ni tadi. Tak nampak? Dia buat apa ikut couple diorang tu? Tak, I kesian kat diorang. Diorang baru sampai kat sini. So, I takut dia kena tipu. Naik teksi macam ni. So, I takut. So, takut dia tunggu teksi salah tempat. Prihatin lah. So, I bawa dia pergi tempat yang betul tu. Oh, okey. So, maknanya dari awal-awal sebelum saya kenal wife saya cuba faham yang okey, maknanya stewardess dia akan, itu cara dia. Dia akan bercakap untuk bagi orang rasa lega. Okey. So, bila dah kahwin, saya dah faham perangai dia. So, saya dah tahu dia kalau bercakap, yang ni dia akan cakap detail dengan saya. Benda-benda detail. Kak Maria mengangguk setuju ya. Jadi saya macam, nak masuk ni. Betul. Saya jawab mana betul-betul penting untuk dia. Untuk saya, benda tu okey. Orang nama Maria memang macam tu semuanya. Sebenarnya insya-Allah suka ringan mulut semua. Memang suka membantu di mana-mana saja mereka berada. Tapi kadang-kadang benda yang macam tak payah cakap lah. Dia nak cakap juga benda tu. Betul. Dia macam, tak, ni tak payahlah. Dia nak macam terlalu detail. So kadang kita, sometimes ada remise juga kat situ. Tapi saya tukarkan remise tu jadi kepada, ni style dia, tak apa. Positif. Saya positifkan benda tu. Tapi jujur saya cakap, kadang-kadang bagi saya, kalau ada orang yang terlalu ringan mulut, saya rasa rimas. Jadi Kak Maria, di rumah Kak Maria... Tadi saya sampai bercakap sampai sekarang. Tak, bukan Kak Maria. Tapi dia kalau katakan kita pun kita nak dalam keadaan yang sunyi, nak ambil momen kita. Tapi ada orang kita rasa rimas. Tapi saya tak rasa rimas sekarang ini. Tapi saya nak tanya. Awak tadi rasa make up, awak tutup mata, awak membayangkan awak di pantai. Sebab suara saya macam ombak ya? Ya, macam ombak, betul. Jadi Kak Maria, di situasi di rumah Kak Maria, tak pernah ke suami Kak Maria rasa macam, alah diamlah sekejap, rimaslah, saya nak release stress sekejap. Okey, alhamdulillah lah sepanjang 26 tahun perkahwinan, saya dah faham perangai dia juga, dia pun dah faham perangai saya. Saya tahu bila dia rimas dengan saya, dia tak akan cakap banyak, dia akan naik ke bilik, dia akan buat kerja dia. Sama ada dia akan tengok handphone dia, so akan dia mengadap laptop dia, so dia akan buat kerja dia. Jadi itu maknanya dia melarikan diri daripada saya lah. Jadi saya akan reserve dulu apa yang saya nak cakap kat dia. Tunggulah, saya kata bila dia dah tak rimas dengan saya, kejap lagi saya akan sampaikan apa yang saya nak sampaikan. Anak-anak pula sama. Anak-anak dia tak melarikan diri keluar rumah, tidak. Anak-anak saya akan ke bilik sama macam bapak dia. Sebab dia ikut contoh bapak dia. Jadi bila anak saya rimas, bila saya cakap-cakap, dia kata, okey mami. Lepas tu tengok bila saya ke depan, tengok dia dah hilang. Dah hilang. Maknanya saya cakap seorang. Saya dah tahulah dia orang lari ke dalam bilik. Dia buat kerja masing-masing. Itulah cara untuk melarikan diri daripada rimas dia orang tu. Kalau family saya lah, suami, anak-anak semua sama. Jadi saya tak akanlah kejar dia orang pergi ke bilik sambung cakap kan. Contoh suami dah masuk bilik kan, kita kejar masuk dalam. Bila masa Maria Tunku Sabri ambil sedikit masa untuk tenang? Diri dia sendiri ya. Saya berhenti bercakap seperti suami saya bagi tahu pada semua ahli keluarga dan juga rakan-rakan rapat kami, dia hanya akan diam bila dia tidur. Saya ingat hari tu bila saya dah kena COVID, saya berubah, saya akan kurang bercakap, rupanya bertambah-tambah lagi bercakap. Saya rasa jab yang saya dapat tu membuatkan saya bertambah energi untuk bercakap. Jadi sampai hari ini dia recharge, jadi dia terlebih recharge. Jadi saya sampai hari ini pun saya masih bercakap lagi. Tidur tak cakap. Tidur tak cakap. Bila saya letak je kepala saya di bantal, terus akan keluar muzik. Tapi mana saya akan tidur. Tapi saya pula dalam tidur. Orang cakap macam tu juga. Alah, Acong dia tidur, dia senyap lah. Tak juga. Saya tidur kadang bercakap. Besok pagi, yang you cakap apa semalam? Cakap ya. Bawa dan tidur. You ada cakap, lepas tu you menyanyi. Menyanyi? Menyanyi boleh. Apa? I tak dengar tapi dia. I hum lah. I kan semalam I buat konsert semalam. I mimpi tengah buat show. You nyanyi yang semalam. Dia tak buat beza tidur dengan tak tidur. Saya tidur pun cakap. Maknanya dia 24 jam. Ringan mulut dia 24 jam. Baik. Dan silakan. Encik Rizwan, kalau kita dengarkan kedua-dua mereka di rumah dah tahu dah. Kedua-duanya dah cari keseimbangan. Dua-dua dah pasangan mereka pun faham cara mereka. Tapi adakah dari sudut psikologi di penghujung ni sedikit daripada Encik Rizwan, adakah dari sudut psikologi ia menunjukkan yang kalau suami ringan mulut,
ada kesan terhadap kebahagiaan rumah tangga. Ada ke? Okey. Takut saya. Okey, dia sebenarnya baik suami ataupun isteri yang terbaik. Terutama suamilah. Dalam rumah tangga suami main peranan penting. Mana ciri-ciri suami Kak Maria itu suami yang baik. Begitu ciri-ciri Acung lah suami yang baik. Kan? So alhamdulillah. Dia ada masa dia tahu peranan dia. So suami yang baik dia tahu peranan masa bila dia akan bercakap, masa bila dia perlu diam. So ada juga lelaki yang dia nak bercakap saja. Tapi dalam keadaan macam ni kan karakter Acung dia bertukar. Dia pandai tukar peranan. Sebab karakter yang saya cakap ni extrovert. Kan? Dan yang diam pula introvert. Tapi kategori Acung Kak Maria dia pandai. Kadang-kadang ada masa yang ambivert. Tapi bab tidur, cakap yang tidur tu kena rawatan. Tapi sebenarnya kadang-kadang isteri yang hadapi stres, depression, perlu suami bercakap. Dia tak boleh mengekalkan diri dia tak boleh bercakap, dia kena bercakap untuk menenteramkan. Kan? Selain mendengar, dia kena bercakap. Ramai yang isteri yang merasakan kata apa dia nak suami yang bercakap, tapi suami akan fikir dia dah buat, dia dah tolong dah semua, tapi isteri perlukan percakapan. Percakapan itu menenangkan dia, satu terapi. Kan? Itu bagi saya suami yang ringan mulut adalah satu yang terbaik. Cuma jangan dia terlebih, terlebih sebab dia tengok juga peranan dia, dia tengok juga partner dia. Betul. Kalau sebab Dudu boleh bercakap, dalam berbual meriah rumah. Tapi dalam menyelesaikan masalah, takut Dudu tak sampai. Betul. Masing-masing nak sampai ke tak dapat. Dudu nak menang, Dudu nak bercakap. Jadi ada masa. Kalau dengan orang-orang tetamu-tetamu luar, kawan pula macam mana? Kalau kita di public kan, macam mana? Saya pun risau juga tanggapan orang pada saya kan. Dia ni bercakap tak berhenti, bila masa aku nak masuk, macam tu. Dia elok ke saya kena kontrol mulai daripada hari ni saya masuk wanita hari ni. Dia kalau macam Kak Maria bila jumpa orang introvert akan ada masalah. Ada masalah kau lama. Dia macam mana nak adapt untuk bercakap juga, macam dipaksa untuk bercakap. Kan? Tapi kalau Kak Maria teruskan bercakap dan dia mendengar, it's okay. Jadi pendengar yang baik lah. Ya, pendengar yang baik. Okey, apa pun saling melengkapilah. Seorang bercakap, seorang pendiam, seorang mendengar, seorang bercakap, begitulah seterusnya kan. Mungkin kadang-kadang berkait juga perangai dah bertukar. Ada seorang yang diam, yang ini pula yang ringan mulut. Kita tak tahu. Betul. Yang penting cari keseimbangan seperti kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Maria Tunku Sabri, Acung dan juga Encik Rezwan atas perkongsian hari ini, dan terima kasih komen-komen anda di Facebook, katanya meriah semua hari ini. Semua gembira ya. Okey, terima kasih sekali lagi untuk tetamu-tetamu kita. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan saya di segmen Tajaan dan kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.